Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nurjali sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sendiri yang tahu memuji dirinya sendiri. Sungguh pun sekalian alam yang dijadikan memuji kepada Allah, bertasbih kepada Allah, tidaklah sama seperti Allah memuji dirinya sendiri. Dan kita tidak mampu untuk dapat memuji Allah melainkan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, rasa untuk memuji kepada dirinya. Jadi setiap kali kita memuji atau bertasbih atau berzikir mengingat Allah, semuanya itu sebenarnya menunjukkan Allah lah yang sebenarnya memuji atau bertasbih pada dirinya sendiri. Maka inilah yang kita nak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mentauhidkan. Ini makna tauhid, sampai kepada ilmu tu tidak dapat kita ketahui, iaitu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu untuk mengenal kepada Allah, maka kita tidak akan dapat mengetahui melainkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bermacam-macam Rasulullah memuji seperti mana yang diwahyukan oleh Allah, memuji kepada Allah, bertasbih bermacam-macam cara, akhirnya balik kepada kebingungan, iaitu kebingungan yang mana Rasulullah SAW minta ditambahkan lagi kebingungan. Ini kebingungan yang macam mana? Yang mana kita kesudahan bermacam-macam, kita beribadah, berzikir, Rasulullah kata dah sampai ke muncak, dah berasyik pun, akhirnya sekali kebingungan bahawasanya Rasulullah mengetahui segala apa pun yang dipuji, dibuat ibadah apa saja pun, semua itu adalah sebenarnya Engkaulah ya Allah. Engkaulah ya Allah. Tak ada lain. Itu kebingungan nama Rasulullah. Kebingungan di mana dia dah tak rasa ada keakuan diri dah. Maknanya minta ditambahkan lagi supaya tidak ada lagi. Tidak ada lagi kebingungan tu, tak ada dah, bingung dah, tak boleh nak fikir apa, bingung. Ditambahkan lagi kebingungan supaya betul-betul hilang. Orang yang dah bingung, dah tak boleh nak buat apa, dibagi minta, Rasulullah minta lagi supaya bingungkan lagi ya Allah, supaya betul-betul yang adanya Engkau aja. Itu macam mana tu? Ini maqam ni. Nabi akan sampai di situ, Nabi akan berkata, segala macam puji-pujian, segala macam yang kau suruh, rupa-rupanya kebingungan. Rupanya engkau yang sebenarnya
memuji dirimu sendiri, bertasbih pada diri. Engkau aja yang ada ya Allah. Ini tadi. Ini yang tadi dikatakan tadi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana dia mengatakan apa? Tidak kesudahan daripada segala ilmu-ilmu itu adalah tidak kita ketahui, iaitu kefahaman yang akan membawa kita kepada ketidakfahaman. Kefahaman yang membawa kita kepada tidak kefahaman, itulah kefahaman. Macam mana tu? Bahasa dia kita kena faham. Maknanya Sayyidina Abu Bakar ni, dia orang arif billah, pemilik rijal makam Rasulullah SAW. Jadi dia berkata begitu. Seperti mana Rasulullah cakap, bersabda begitu, dia pun cakap je tu. Kefahaman yang mana bila dah belajar, kefahaman tu tidak akan dapat kefahaman. Maknanya tak mengetahui kefahaman tu adalah bentuk satu kefahaman juga. Mana kita kesudahan daripada kefahaman, kesudahan daripada belajar, apa semua, bila sampai ke muncak je, kita tidak faham. Kita tidak faham. Bahawa tidak faham tu adalah kefahaman. Abu Bakar kata, ketidakfahaman kita tu, itulah kefahamannya. Mana menunjukkan bila kita dah belajar, kita tidak ada apa-apa pelajaran pun. Yang ada hanya Allah. Itulah dia maknanya. Maknanya kita kena faham. Apa pun yang kita buat, kesimpulannya bukan kita lah maknanya. Maka tu Allah SWT menyuruh kepada Nabi SAW, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maknanya pelajarilah, fahamlah, fa'lam annahu, aku ni sesungguhnya tiada lain melainkan yang ada hanya aku. Allah Ta'ala bagi tahu dalam Quran gitu. Nabi Muhammad faham dah. Pasal Allah Ta'ala suruh ketahui. Jadi ketahui itu tadi, Allah yang suruh ketahui diri, fa'lam annahu, ketahuilah aku sesungguhnya la ilaha illallah. Mana Allah sendiri berkata kepada Nabi Muhammad SAW, fa'lam annahu, ketahuilah aku bahawasanya semua ni tak ada, yang ada hanya aku. Itu Allah sendiri bagi tahu pada Nabi. Dan Nabi Muhammad dapatlah maqam tu, maka tak ada lah. Semuanya tak ada. Apa yang dia nampak? Semuanya adalah tangan-tangan kekuasaan Allah, cerita-cerita Allah, kisah-kisah Allah. Itu yang dimaksudkan di dalam fa'lam annahu, ketahuilah bahawasanya semua yang ada ini semua tak ada. Semuanya yang ada ni semua tak ada. Yang ada adalah aku. Itu tadi maksudnya Allah SWT, Nabi SAW, para sahabat, orang arif billah, wali-wali Allah, semuanya tak tahu dah. Meyakini dah. Dah bawa dah dalam kehidupan dia. Dah berpuluh tahun. Tetap berpegang tu juga. Mereka ucap juga, tapi mereka ucapnya sikit, tapi pegangnya sampai bila-bila dia pegang. Dia tu tidak ada. Tu pantang merasakan ada, pantang, dia berpantang. Jadi di situlah ma'rifatullah. Maka itu yang disuruh oleh Allah, tauhid, mempelajari tauhid. Allah mengharamkan, Allah melarang kita untuk mengetahui zat dia, diri zat dia. Tapi Allah menyuruh kita fa'lam annahu la ilaha, ketahui bahawasanya yang ada hanya Allah, semuanya binasa, yang ada hanya Allah. Ketahui. Kemudian Allah melarang laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fil. Allah tu melarang jangan sampai kita mengkaji zat. Kaji zat tak boleh, tapi mengetahui fa'lam annahu, mengetahui Allah tu disuruh oleh Allah. Sampai jadi kebingungan yang tadi Nabi cakap tadi, kebingungan, dan minta ditambahkan lagi, bingung sampai tak ada diri lah. Kebingungan makna tu yang dimaksud Nabi tu, sampai belajar tak boleh diketahui Allah tu. Habis macam mana nak ketahui? Allah je mengetahui diri Allah. Leburkanlah diri kau. Bingung lah jadi. Kebingungan lah. Bila kebingungan barulah
Yang kenal Allah hanya Allah. Mengetahui Allah tu ada Allah, yang menyembah Allah hanya Allah. Semuanya kita akan merasakan gitu. Kita pun tak ada, dia lah semua. Yang rasa pun dia yang bagi rasa. Nak cari cerita macam mana? Itulah yang Nabi boleh bagi tahu. Kita tak boleh lah kaji zat tu. Cukup kita mengetahui dia je yang maknanya tauhid. Tauhid tu ma'rifatullah. Mengesakan dia. Jangan sekali-kali merasa ada keakuan diri. Itu pantang dia. Rasa je ada keakuan diri, maka kita takkan faham. Sebab yang boleh faham Allah, ilmu Allah ni hanya Allah, yang ilmu diri Allah, kenal Allah, hanya yang boleh tahu hanya Allah. Jadi kau ada diri kau mana boleh? Dia kena lah tak ada baru kita pun ada lagi maknanya. Bila dah tak ada betul-betul, dia lah yang kita tahu dia lah. Wa'lam annahu la ilaha il ada hanya wa'lam annahu. Tu. Ketahuilah bahawasanya bahawasanya la tak ada, yang ada hanya ingat tu, faham betul-betul. Jadi inilah kehidupan sebenarnya, bukan kita. Kehidupan tu adalah dia. Bila kita tahu kehidupan ni kita tak ada, dia punya kehidupan, baru kita akan nampak kehidupan kita ni kehidupan yang ada hanya dia esa. Cerita dia, kisah dia. Baru kita akan nampak sekalian alam ini semuanya cerita-cerita, cerita kisah-kisah yang nak ditajalikan menerusi apa kehendak skrip, kehendak dia tu tadi. Tu tadi. Jadi kita akan nampak semua ni kehendak-kehendak Allah. Apa kehendak Allah tu berjalan sejak yang semalam dah diceritakan, macam semenjak dijadikan azali masa tu, permulaan azali masa tu, dan abadi. Maknanya azali abadi ni kita tak boleh cakap apa, sepanjang apa pun. Awal dia tanpa permulaan, akhir sampai segala azali dan abadi itu terus menerus mengesakan Allah. Jadi belum ada sekian alam lagi abadi mengesakan Allah abadi. Makna abadi ni tak boleh mati-matilah, berterusan, dan azali sejak dulu lagi dan bila-bila pun azali ni. Abadi dan azali. Lepas tu awalu wal akhir, zahiru wal, semua segala-gala. Apa pun isi batin, kita tengok semut yang dalam, itu semua pun Allah yang cipta. Dia nak ke mana semuanya. Allah tak, dia apa, semut hitam dalam batu, di malam gelap gelita, di atas batu hitam. Langsung kita tak boleh nampak. Gaib terus. Tapi Allah tahu apa dia jadi bertasbih dia macam mana. Tak ada satu pun yang Allah ciptakan. Baik yang kita kelihatan, baik pun yang kita tidak pernah melihat. Dan Allah lebih mengetahui. Iaitu dia semua, kan saya dah cakap semalam, berzikir. Ada kalanya dia berzikir dengan sebutan macam kita sebut. Ada kalanya dia tak macam apa yang kita sebut. Dia berzikir khafi, berzikir sir. Itu tadi. Jadi bila kita kenal, kita faham betul-betul, semua kita nampak bertasbih dah. Bumi, pernah satu ketika kita nak pijak bumi takut. Sebab bila dah Allah Ta'ala buka kan, dia berzikir, takut kita nak pijak. Ada kalanya pernah berlaku. Dan dibagi kita masa mula-mula saya belajar dulu. Minta maaf saya terpaksa cerita untuk bagi kefahaman. Bila dapat ni tadi, kita dah mula ketakutan dah. Semua pun kita nampak dalam mimpi, mana pun kita angan-angan, kita nampak dia je. Dia bagi rasa gitu. Dan pula kita tengok orang, kita kesian. Kita tengok binatang, kesian. Tengok bumi, kesian. Kesian sebab apa? Aku pijak dia berzikir. Jadi kita nampak begitu. Kita nampak semua manusia, kita tengok kesian. Sebab apa? Kita nak mereka dapat macam mana kita dapat. Itu tadi. Jadi inilah dia apa, sifat maknanya yang Allah bagi kepada Nabi SAW, iaitu kasih sayang. Kasih sayang ni tadi. Percikkan
kasih sayang yang Allah bagi, percikkan aja. Hingga kan kita ni takkan ada nak buat pemusuhan dengan siapa pun. Walaupun orang tu tak bermusuh dengan kita, berbuat macam-macam kezaliman, nak bunuh ke apa, tapi kita tetap nampak dia kesian. Oh, iblis tu bertungkul umur iblis. Nak menyatakan dia tu membawa watak batil kepada kita. Tapi kita tak nampak dia bawa watak batil tu. Yang kita nampak adalah yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala tu. Kita nampak maknanya dia adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa watak tu. Itu yang kita nampak. Jadi dia pun buat macam-macam lah. Bagi kita tak ada apa. Bagi kita bukan kata kita hebat. Sebab Allah dah perkenalkan diri Allah kepada kita. Bila Allah dah perkenalkan, maknanya kita dah tak apa lagi lah. Tak ada rasa apa. Orang kata bukan kita hebat, bukan rasa tertipu. Tak, kita nampak Allah je lah. Nak cerita macam mana? Semua ni dia menyatakan diri dia. Jadi bila dia dah bagi makam tu, apa lagi yang kita nak menjadikan masalah pada kita? Itu tadi. Jadi tak ada, itu yang kata tadi, nak cakap payah. Itu nampak dia kadang kita senyum dia. Kita tengok orang lain yang apa? Menggendong apa? Dia menggendong apa ni? Iblis. Dia menggendong hawa nafsu, dia menggendong apa? Nampak manusia tu menggendong-gendong. Selagi ada keakuan diri, dia menggendong akuan diri dia, dia akan menggendong lah. Maknanya berhala-berhala tu ni. Itu nampak. Jadi kita takut, kita kesian kan. Kita kalau bagi tahu dengan orang marah kita. Semalam saya cakap, kata dia pergi naik motor, kepala motor tu dia bawa kepala motor tu bentuk binatang lah, khinzir lah, kerbau lah. Kenapa? Tapi kita tak boleh nak ceritakan. Nanti orang pelekehkan kita, orang ejek-ejek. Tu simpulan tu, dia bawa motor tu nampak kepala apa Syekh? Orang senda-sendakan. Kita dah nampak waktu tu, bukan kita yang nak nampak. Kau nak suruh kita nampakkan tu dah salah. Kita nampak tu, waktu tu dia bagi nampak. Bukan tujuan nak menghina dia, nak bagi tahu inilah dia. Manusia ni dia suka berbalah. Ya Allah Ta'ala kata jangan riba, jangan buat benda haram riba ni. Jangan buat benda-benda yang Allah Ta'ala. Dan dia buat, jadi Allah tu menunjukkan pada kita untuk memperbaiki. Kita ni jadi takut lah. Kita mana mampu. Yang kita cakap kan orang penampar kita pula. Dia kata pandai-pandai kat kepala motor aku ada kepala inzir lah apa. Aku tak nampak si Haji ni gila kan. Dia pun tu. Jadi kita kena sembunyikan waliyatalataf wala yus'iranna bikum. Kita kena sembunyikan sekiranya kita nampak perkara begitu, itu sekadar untuk kita mengetahui, bukan memperendahkan orang tu. Tapi Allah nak menceritakan tentang bila orang yang dah berbalah dengan Allah, maka dia akan bertukar binatang dan lebih teruk lagi daripada binatang ternak. Kalau perangai binatang tu teruk, manusia tu lebih teruk lagi perangai dia. Allah Ta'ala maksudkan gitu. Balhum kal an'am, bahkan mereka lebih teruk. Apa sifat orang tu? Sifat dia tu tak mau faham lah. Dibagi Allah Ta'ala tu tadi kepahaman hati, ilmu, jelas dah. Tahu yang mana batil, yang mana hak. Tahu Allah bagi dalam naluri manusia. Tak kira Islam tak Islam. Semua manusia Allah bagi tahu. Dia tahu beza yang mana baik, mana buruk. Tak kira lah dia Islam ke tak Islam. Tahu. Tapi dia tak mau memahami yang Allah Ta'ala bagi kefahaman tu tadi, maka itu akan jadi gitu. Maka terlihatlah kita, Allah lihatkan ni manusia-manusia yang menjadikan buat kerosakan di muka bumi ni. Itu skrip Allah tu. Jadi orang yang beruntung dah, orang yang sentiasa kembali kepada Allah, buang keakuan buang kau. Itu yang beruntung.
Itu sebab dikatakan tadi kita kena mencari, mempelajari ilmu tauhid. Itu lebih wajib daripada segala amalan-amalan yang kita lakukan. Tauhid. Apa tauhid tu? Mengenal diri, mengenal Allah. Supaya kita dapat tauhid yang sebenar. Tauhid sampai dinding zat. Bukan kaji zat, dinding zat. Makrifat kita ke situ. Bila sampai makrifat ke situ, barulah kita dapat tahu bahawa sampai kepada dinding zat, bahawa sampai situ itu adalah dikatakan sempadan yang kita tak boleh nak terdiam, semuanya jadi bisu, semuanya kebingungan kalau sampai dinding zat tu. Nak sampai di situ kebingungan, waktu tu Allah sentap, hilang terus, waktu itulah kita dah Allah aja dah. Allah dah. Bukan kita mengaku kita Tuhan. Kalau orang tak faham dia kata bukan mengaku Tuhan. Tak ada sampai kebingungan, memang tak ada. Memang betul kita ni tertipu. Kita masih merasa lagi ada tu tertipu. Ada kita rasa diri itu adalah satu khayalan yang sangat berat. Bila berkhayal, maka Allah akan memberikan tadi was-was. Hayal ni Allah bagi was-was dalam nama. Kita nak tu lah, target kita nak tu lah, nak ni lah. Allah tu kita kat mana kita letak? Kita menghayal mana? Selain daripada Allah tu hayalan. Kita dah dapat rahsia di situ. Kita fikiran yang ada kat kuan diri, fikir bukan itu dah hayal lah kita. Rosak lah kita. Itu cara yang mana Allah Subhanahu Taala dia yang tahu mengenalkan diri Allah kepada kita. Dirinya tu yang tahu memperkenalkan dirinya kepada kita. Dengan cara kebingungan. Kita tak ada rasa ada keakuan, barulah kita boleh faham. Itu pun ada lagi kita lagi. Kita tak ada perkataan kita dah. Tapi nak bagi tahu cakap itulah. Qul huwallah. Kalau kita kata kita yang cakap, tak betul. Dialah yang mengesakan dirinya. Itulah dia. Perkataan yang lebih tepat. Jadi bila kita dapat ni, kita dah tak ingat batang tubuh kita, sifat kita, nama kita, tak ada dah. Orang panggil juga, tapi kita tak rasa tu ia panggil nama kita. Itu adalah nama sebahagian daripada nama-nama Allah berikan kepada kita. Nama Arif, nama Latif, nama Sa'diah, nama Rozi, nama Aziz. Semua tu sebenarnya kita nampak bukan nama kita. Adalah nama yang diberikan oleh Allah. Supaya menutupi segala nama yang ada Allah beri. Supaya kita tahu esa nama dia adalah Allah. Jadi setiap nama-nama yang keluar daripada nama keesaan Allah adalah nama-nama yang ada pada kita. Dan nama-nama yang ada pada sekalian alam ini adalah nama-nama yang telah Allah Ta'ala berikan. Allah yang berikan nama-nama. Azazil ke malaikat. Tu nama tu siapa yang bagi ke ada yang bagi nama? Tak. Itu semua daripada Allah. Sungguh pun daripada ilham orang tu tetap daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak nampak lagi bila dia panggil kalau nama tu tadi, kita tak nampak nama tu. Kita nampak pemilik segala nama yang memberi nama-nama tu tadi. Maka tu tauhid dipanggilkan tauhid asma, iaitu mengesakan nama-nama yang banyak kepada satu nama. Jadi termasuklah nama kita sebagian nama-nama yang banyak yang Allah Ta'ala lafazkan, namakan. Isim, asma. Jadi sebanyak-banyak bilangan nama tu nak tauhidkan je dengan satu kalimah, iaitu Allah ataupun la ilaha illallah. Hilanglah nama kita. Tu nama tauhid asma. Bila tauhid dia masuk af'al, segala bentuk kita gini, bentuk Latif gini, bentuk gini macam ni, Kak Sa'diah bentuk tu pun Allah jadikan tadi esa. Bentuk-bentuk tu esa dia, kita tak nampak bentuk-bentuk yang ada, kita hanya nampak siapa yang membentukkan musawwir. Itu cara nak mentauhidkan af'al Allah. Allah ajar kita. Di alif lam ha kan.
Allah kalimah tu nak tauhid dia ada asma, ada af'al, ada sifat, ada zat. Dan bila kita dah sampai esakan asma tadi, kita nampak bentuk-bentuk segala yang Allah bentuk-bentukkan. Kita dah tak nampak bentuk dia. Kita nampak siapa yang membentuk, iaitu sekalian alam ini. Tujuh lapis langit tu, segala yang ada dalam isinya, semuanya Allah yang membentuk, termasuk Rabbil Alamin, sekian alam ni Allah juga bentukkan, iaitu berbentuk seperti belon, ditiup makin itulah sekian alam ni. Sejak diciptakan sekian alam ni, dia membentuk, iaitu membentuk Allah Ta'ala makin membesar. Allah membentukkan. Itu pun sekian alam pun Allah yang membentukkan. Apatah lagi yang kita nampak seisi-isinya, Allah lah yang membentukkan af'alnya. Jadi ada kita nampak yang lain lagi. Kita tak nampak lagi pintu ni lah. Kita tak nampak pintu ni daripada kayu. Kita tak nampak. Kita nampak dari benih. Benih pun kita tak nampak. Kita tahu siapa yang menciptakan benih itu tadi. Pintu tadi dah berubah. Kita nampak. Jadi yang menciptakan pintu. Bukan pintu tu Allah. Yang menciptakan pintu. Kita tauhidkan af'al Allah. Semua apa yang kita nampak, kita akan nampak. Pa'in nama tualu wasamma wa Allah. Itu af'al. Mengesakan af'al Allah. Allah ajarkan itu. Kemudian sifat. Jadi setiap satu. Kalau kipas sifatnya tadi mendinginkan, menyejukkan. Menyejukkan. Sifatnya kipas bukan memanaskan, tapi ada jenis yang panas. Tapi yang biasanya kita lihat kipas ni untuk menyejuk. Yang bagi sejuk sifat tu siapa? Adakah angin? Bukan. Angin siapa jadikan angin? Dia berpusing dengan kudrat apa tu? Kalau kita nampak dia ambil tenaga kuasa daripada air, air siapa jadikan? Jadi kudrat yang mendinginkan kita adalah sifatnya adalah sifat Allah lah. Yang mendinginkan, yang sejukkan, yang tenteramkan kita, tenangkan kita di Allah. Oh, kipas ni baguslah sejukkan kita. Salah kita. Kita kata kipas ni sejukkan kita pula. Allah lah yang sejukkan kita. Tu sifatnya yang tadi kita nak ngesakan. Kita bagi, sedapnya angin kat sini. Angin kita nampak, tapi Allah yang menciptakan angin kita tak nampak. Sifat tu yang menjadikan sifat tu adalah Allah. Jadi bila kita tak tahu, semuanya perangai-perangai adalah sifat-sifat yang Allah Ta'ala letakkan. Jadi jangan nampak sifat tu tadi, tapi kita nampak siapa yang mensifatkan perangai kipas ni, perangai itu siapa yang memperangaikan tu. Malaikat ni gini mencabut nyawa, perangai dia macam masing-masing sifat-sifat tu adalah daripada Allah. Sifat malaikatul maut Israel kan, ngeri tak? Siapa pernah tengok? Tak pernah tengok itulah ngeri. Ngeri ni tu adalah percikan daripada sifat Allah yang bernama kegerunan. Kegerunan Allah. Maknanya kalau Allah tu gerun, marah, kan? Makna muka gerun Allah tu tadi, itu 1% je pada malaikatul maut. Sampai kita kalau lihat, tak beliak biji mata, rambut hitam jadi putih. Tak tahu nak cakap. Baru tengok aja malaikatul maut yang tak pernah senyum sejak diciptakan. Bayangkan ngeri. Itu baru 1% daripada kemurkaan, maknanya kemarahan Allah SWT. Ada 1%. Bayangkan. Yang kita takut-takutkan sangat tu, ngerinya malaikat tu. Memang tak boleh buat apa dia. Dia tak ada berbincang-bincang lah. Tak boleh. Itu kegerunan yang Allah letakkan sifatnya pada malaikatul maut. Begitu juga neraka. Sifat neraka tu, siapa yang bagi sifat dia tu? Azab tak? Azab. Jadi ini 1% daripada Allah Ta'ala punya kemarah. 1%. Bayangkan kalau Allah marah, ya Allah, itu baru neraka tu. Itu baru 1% Allah Ta'ala punya murka. Tu tadi Allah letakkan itu.
Begitulah lagi. Lepas tu daripada situ percikkan neraka tu, murka-murka Allah tu tadi, percikkan tu letak pada harimau ke, singa ke. Kita tengok tapak kaki singa ataupun harimau, kita dah gerun dah. Dah takut, betul? Tu. Lepas tu letakkan kepada muka iblis. Muka iblis ni sebenarnya tengok tak? Ngeri tak ngeri dia? Ngeri muka iblis. Tu baru 1% daripada sifat-sifat yang Allah Ta'ala letakkan. Allah kalau marah tu lagi ngeri. Jadi sifat ngeri tu tadi, tak sanggup, ngeri kita. Kalau iblis nak sampai, ngeri kita. Kita dah rasa tak boleh nak buat apa dah, menggeletar kita. Tu iblis kalau datang. Tu pasal kita nak kenal. Jadi kita jangan takutkan dia tu, tapi sifat yang dibawa tu adalah daripada sifat Allah. Kalau kita betul-betul memandang Allah dahulu, dia takkan boleh buat apa-apa. Sebab apa? Allah. Tak ada yang lain dah. Kita pun dah tak ada. Ini yang nak dibawa. Ni tauhid ni yang nak dibawa sampai kepada dinding zat, iaitu sifat yang kita kaji tadi. Cukup sampai pada sifatnya tadi, bahawa kita telah nampak dinding zat. Cukuplah, jangan zat tu jangan dikaji. Enggak? Asma, af'al, sifat itu semuanya daripada zat. Jadi jangan dah lagi rasa ada dah, bila sampai zat tu tak ada. Jadi akan kita nampak bila dah tak ada sampai tempat, maka kita akan nampak itu semuanya adalah semua cerita dia lah. Mana ada yang lain? Dia yang bagi skrip, dia yang membentukkan, dia yang menamakan. Semua nama-nama proton ke nama apa pun semua kita dah nampak dah. Semuanya Allah yang bagi nama. Dan sesungguhnya nama-nama tu jangan sampai kita lalai. Kita hanya nampak nama Allah je. Seperti mana Syekh Abdul Qadir ni yang selalu kita cerita, bila dia masuk pasar, macam-macam ada dalam pasar, tapi dia tak nampak nama-nama tu, dia tak nampak lagi afal dia tak nampak sifat, dia nampak Allah. Itu yang kena faham. Ini maknanya bila kita duduk sampai kepada dinding yang kata tadi selepas asma, af'al, sifat, maka sampai dinding zat, maka lebur. Memang lebur dia kita akan nampaklah semua. Af'al ke, asma ke, nama-nama tu, semuanya sifat tu semua kita nampak dia belaka dah. Sebab apa? Kita dah melihat dengan sifatnya, iaitu dia yang memandang. Dan bila dia yang memandang, tiada lain semuanya yang dipandang, semuanya digulung kembali. Sebab Allah hanya memandang dirinya. Allah hanya asyik pada dirinya sendiri. Sejak azali, abadi, awalu, akhiru, zahiru, wal batinu, Allah tu dalam keadaan kesibukan, keasyikan dirinya sendiri. Itulah dia. Bila kita sampai di situ, tak dapat nak diucapkan keindahan, kemanisan, ketenangan, tak tahu nak cakap. Itu tadi. Bahagianya ya Allah, gembiranya ya Allah, tak tahu nak cakap, dah tak ada. Dia je semua yang nguruskan sekalian alam. Sebelum ni kita rasa macam ni ada kuasa tu. Jadi kita nak cuba menyusun pula ke depan kita lah, pening kepala kita. Sebab apa? Kita ni tak boleh nak buat apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka tu dia katakan tadi. Kebingungan tambahkan lagi ya Allah. Supaya terus aku tak boleh nak memikirkan lagi. Semuanya engkau yang nyusun ya Allah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan salah faham pula. Orang kata si Haji ni ajar bingung. Bukan ajar bodoh. Tapi bila kita dah jahlun, kita dah betul-betul faham, kita ni tak ada apa-apa, jahlun, fakir, maka barulah datang irfanul, kepandaian Allah, bukan kita. Kita akan nampak semuanya bijaksana Allah menyusun. Cerita-cerita yang nak dicerita, ada baik, ada buruk, ada tinggi, ada hina, ada mulia. Dia masukkan dalam diri kita masing-masing.
Jadi kita nampak qada dan qadarnya berjalan dengan kehendak skrip yang telah diaturkan. Semua dalam pengetahuan Allah. Dia yang gerakkan, dia yang bagi skrip. Semua dia sekali. Tak ada nampak apa benda pada kita. Dan semua kita tak nampak. Semua yang ada ni adalah tataharraku zaratan ila. Semua kita akan nampak. Dia angin ke apa ke, semua kita rasakan bahagia dia. Semuanya susunan Allah. Serentak dengan sekali pandang kita nampak sekian alam ni, dia yang atur. Seluruh kerajaan, kekuasaan yang di langit dan di bumi seisinya di bawah kekuasaan pentadbiran, kekuasaan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tak memiliki apa-apa. Kullu man 'alaiha fana, semuanya bayang-bayang aja. Siapa yang empunya bayang-bayang, dialah yang menggerakkan bayang-bayang tu, yang empunya bayang-bayang. Jadi kita berbalik kepada keadaan sebenarnya, tak ada siapa pun yang dapat menyembah Allah melainkan Allah. Sampai kepada tahapan tu, kita akan jadi kebingungan. Kita dah nampak dia dengan dia je sebenarnya. Bukan dua maksudnya. Dia dengan dia. Bukan dua. Tapi kul huwallahu ahad. Bukan dua. Bukan kita sebut. Dialah yang mengesahkan diri je. Itulah maknanya yang dikatakan oleh Rasulullah. Inilah berita gembira. Ini yang Allah SWT bagi tahu. Bila kita dah sampai maqam ni, maka Allah sendiri berkata, inna fatahna laka fatahan mubina. Muhammad, engkau telah mencapai kepada kemenangan yang jelas dan nyata. Iaitu engkau telah kebingungan, tak ada keakuan diri engkau. Engkau merasakan, bukan engkau merasakan, yang ada hanya Allah subhanahu wa ta'ala wajhu rabbika. Dan siapa-siapa yang mengikuti qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbib, dapat juga cintaku. Apa dia jejak langkah engkau? Syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Itulah yang tadi, iaitu hilang dah. Tak adalah nama aku lagi ya Allah, melainkan nama yang kau bagi tu. Nama Aziz ni, mak ayah kau bagi tak? Siapa yang ilhamkan mak ayah kita taruh nama Aziz? Ke mak ayah kita dapat daripada mana-mana internet tu? Tak, semua ni ada daripada Allah nak letakkan nama kita ni. Ataupun dia jumpa ulama ke, nak letak nama aku apa. Jadi Allah letakkan nama tu pada ulama tu untuk taruh nama kita. Kita dah besarkan diri kita. Kita kata nama aku ni. Tak boleh. Nama kita adalah nama yang telah diberi oleh Allah. Satu orang satu. Aziz ada 100. Tetap juga lain. Esa juga. Yang ni lain. 1000 nama Aziz. Lain semuanya. Nak nunjuk keesaan Allah SWT. Af'alnya pun lain. Walaupun nama sama, tapi sebenarnya dia di waktu dibagi nama tu, time dia, waktu dia lah. Time dia, waktu tu, nama Aziz tu waktu bila? Tahun bila? Jadi satu-satu sebenarnya. Dan sifatnya, bentuknya tetap membentukkan tu Allah Ta'ala yang membentukkan. Walaupun ada 1000 Aziz, Allah tetap bentukkan ada perbezaan. Apatah lagi sifat skrip-skrip yang Allah bagi dalam 1000 nama Aziz tu, ada skrip-skrip yang berbeza. Itu semua daripada Allah lah, sifat tu tadi yang menyifatkan. Tu tadi semua. Sebab kita tak boleh masukkan orang lain dalam, tak boleh. Sebab tu dah Allah dah setting. Kita adalah kita. Itu Allah menyalahkan kalau kita ada orang ni mati nanti 200 tahun dia punya roh akan masuk kat cicit dia. Itu semua salah. Itu agama Buddha kan. Dia kata akan kebangkitan kembali, dia kata kan. Itu dia salah. Sebenarnya orang tu yang mati, yang katalah Tok Sami Buddha dia kuat ke apa ke, 300 tahun mati nanti dia akan cucu dia. Ataupun dia dapat ilham, orang-orang situ, nanti 500 tahun lagi nanti kebangkitan nanti cicit dia apa ke. Itu semua jangan pakai. Sebab dia satu tu dia lah akan bertanggungjawab. Kitab dia lah apa yang tertulis di dalam kehidupan dia. Apa tertulis dalam kitab tu, dia tak boleh ambil orang lainnya kitab. Masukkan mana boleh, sebab kitab dia tu Allah dah jadikan suci. Itulah dia. Kesucian apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Tapi bila kau tak faham, kau akan membangkang.
kesucian kitab yang Allah Ta'ala ada atur dalam diri kita. Kita pula nak ubah pula. Siapa kita nak ubah? Siapa kita nak ubah? Dia pemilik yang tahu dah, susun dah. Tu pasal. Apa yang nak telah berlaku sekarang, akan datang penghujung di surga neraka, semua ada dalam skrip yang Allah Ta'ala dah aturkan. Lain orang lah, betul. Masing-masing akan di pada masa bagi kitab masing-masing. Dalam tu je lah apa yang kau buat tu semua tu, dalam tu. Memang mana boleh berubah lagi. Semua ada dalam tu. Yang halus ke sorir, yang kasar kabir pun ada, tak ada yang tertinggal. Menunjukkan Allah tahu dah semua dalam tu. Cuma diperingatkan di pada masa supaya ingat balik, jangan kamu menyalahi. Apa yang telah kau lakukan tu tadi adalah keaturan-aturan aku, jangan kau menyalahi, tidak mempercayai. Maka itu kitab tu harus dibaca sekarang. Dan kita harus ridha ketentuannya. Bila kita menerima, maka kita memberesi supaya kita datang rasa kesadaran yang Allah bagi untuk kembali. Zalamna, aku telah menzalimi diriku ya Allah. Dia bagikan kitab tu. Antara dia bagi ketakwaan dalam jiwa kita dan juga keengkaran. Dua ada. Ketakwaan dengan keengkaran dalam jiwa kita Allah bagi. Dan waktu tu macam mana kita nak ulahkan? Kalau terima ketakwaan, kita serahkan kepada Allah. Kalau terima juga daripada Allah itu tadi keengkaran, kita Rabbana zalam, Allah nak tengok kita mengadu kepada dia. Itu dia. Itu kitab tu dalam jiwa kita dia bagi. Mesti ada baik ketakwaan dengan yang tadi kebatilan ataupun keakuan diri. Bila kena rasa keakuan, cepat kita menyesali, sedar bahawasanya macam-macam Nabi Adam, dia sedar dia yang pergi hampiri, dia sedar dia bukan godaan luar, dia sedar, kesadaran tu mengatakan aku yang telah zalim. Itu Allah nak dengar tu. Allah nak dengar. Itulah perkataan yang suci. Aku jadikan makhluk ni memang sifatnya ada baik ada buruk. Ketakwaan dan juga kebatilan, maknanya sifat-sifat yang tercela, akuan diri. Memang ada. Tapi bila kita betul belajar mengaji ni, Allah suruh duduk kat ketakwaan. Apa ketakwaan tu? Maknanya kita jangan rasa ada keakuan diri. Jadi bila datang tu semua kita akan nampak itu semua hak-hak Allah Subhanahu Taala. Siapa kita nak ubah, kita pun tak boleh nak ubah. Kalau rasa kita boleh ubah tu tipu. Yang boleh ubah keadaan diri kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Maknanya Allah yang membolak-balikkan jiwa kita, dia yang tahu netapkan kita. Netapkan kita jadi kita minta Allah tetapkan hati kita supaya hilang keakuan diri. Itu Allah nak. Wa qada rabbuka alla, aku nak kau tetap rasakan hanya aku. Wa qada, ketetapannya aku adalah engkau. Aku je. Tu. Jangan rasa engkau. Aku je. Bila kita dah dapat situ, baru boleh disambung. Allah ta'budu. Untuk abdi dia pada diri dia sendiri. Ta'budu tu abdi, mengabdi, dia mengabdikan. Dia menggerakkan kita untuk mengabdikan diri kepada dia. Sebenarnya dialah mengabdikan. Kita tak mampu mengabdikan diri. Tapi sebenarnya bila kita faham, dialah sebenarnya mengabdikan dirinya kepada dirinya. Bukan kita mengabdikan kepada Allah. Tak ada kita dah. Dia aja yang ada. Alhamdulillah. Allah bagi kita kepahaman yang semakin lama semakin jelas dan semakin lama daripada keyakinan yang Allah bagi sebelum ni, Allah menambahi lagi, manisnya ditambahkan lagi. Wazidnahum huda, dia bagi lagi dengan petunjuk, dia bagi dengan rasa lagi yang kita tak mampu nak ceritakan. Manisnya kita mengesahkan Allah, dia bagi lagi tak puas-puas dan kita tak berganjak-ganjak. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Nak lagi Allah bagi kita tak puas mengesahkan dia seperti mana dia mengesahkan diri. Tak dapat nak diucapkan kata Nabi. Bila kita dah dapat ni, Nabi pun tak tahu nak ucap.
Kebingungan tu pun tadi minta dari kebingungan supaya tak ada keakuan diri. Manisnya rasa tak ada keakuan diri tu tadi. Rasakan yang esa hanya Allah. Ya Allah, tak dapat nak diucapkan. Lebih syurga tu 1% yang nikmat dia. Tapi kita dapat yang pemilik dia tu tadi punya, ya Allah. Tu tadi yang kalau neraka tu azabnya hanya 1%, dan segala-gala azab tu berasal dari 1% daripada neraka azab tu yang ada kat muka bumi ni. Maka neraka memang ngerikan, tapi lebih ngeri lagi kalau kita merasakan ada keakuan diri, kita telah membuat kemurkaan Allah. Ya Allah. Kalau azab tu tadi hanya 1%, tapi kalau yang pemilik tu murka azab, lebih bahayalah lagi. Apa tandanya? Bila rasa kau mengaku Tuhan, kau tu Tuhan, akuan diri kau tu Tuhan, itu kau berada di dalam yang lebih azab daripada azab yang dimaksudkan azab neraka tu tadi. Lebih berat lagi hukuman dia. Orang yang bila dah dibagi kenal oleh Allah, masih lagi dia berpaling daripada Allah, maka azab dia lebih pedih lagi daripada azab neraka. Dia masih lagi nak rasa keakuan diri, maknanya dia lebih berat lagi. Pasal sedangkan Allah dah, tapi bila Allah dah perlihatkan dan bagi kita lebur di tangan kawasan Allah, maka kita tak akan was-was lagi. Memang betul dah, tak ada dah, memang tak mahu nak ada rasa ada. Macam mana cakap? Dia bagi rasa gitu. Memang dia yang bagi, tak mau rasa ada. Dia yang memang berhendak begitu. Kita dapat kepada situ, lagilah dia sentap kita supaya pening, tak boleh fikir dah. Kita ikut ialah apa hari ni nak buat. Engkau yang tahu susunnya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Maknanya segala hidup kita dia yang atur. Kita tak boleh lagi nak cuba nak atur. Boleh atur, tapi jangan bersandar pada aturan kita. Sesungguhnya aku atur ni atas kebijaksanaan kau menyusun. Dan kalaupun tak dapat, sebenarnya susunan yang tak dapat ni adalah ini yang betul susunannya. Kalau kata Sayyidina Ali, dia berdoa nak sesuatu tu lama dan sebenarnya tak dapat. Jadi Sayyidina Ali duduk yang tak dapat ni, aku duduk kat redha tak dapat ni. Kerana tak dapat ni lah pemberian kau yang paling best. Nampak Sayyidina Ali tukar kan. Dia dah mohon ni, dia doa ke mustajab kan. Minta pada Allah, tak dapat. Dan sekali memang tak dapat. Bila tak dapat tu dia duduk kat situ. Terima kasih ya Allah. Inilah sebenarnya permohonanku makbul, iaitu tak dapat. Memang aku nak, tapi tak dapat ni aku nak duduk kat engkau ya Allah. Ini yang aku dapat. Macam tu, faham tak? Maknanya kita tak nak, kita tak faham di situ. Kita nak permohonan kita dapat, mesti dapat. Tapi bila Allah tak bagi dapat tu, sebenarnya tu lebih baik kita duduk. Dengan Allah kan nak duduk dengan nafsu kendak kita. Tadi itu kita nak kena faham. Kehidupan ni ada dah kehidupan cerita-cerita Allah kisahkan. Jangan obah. Ya, kita ikut, kita tak ada daya upaya. La haula wala. Kalau kita merasa aku yang menanam pokok ni, aku ni buah ni jadi tahun ni, aku tahu baju, habis kita. So, tahun depan Allah tegur kau. Kau buat macam-macam cara macam tahun lepas, buah dia tak jadi. Baru berbunga, berputik buah, angin tiuplah macam-macam. Baru kau menyesal. Kau dah cakap engkau hebat. Kau geleng mana? Ya Allah, mengapalah kalau dulu aku tak mensekutukan kau ya Allah. Baru aku sedar rupanya aku telah, masa buah tu lebat dulu aku rasa aku yang hebat. Aku telah mensekutukan kau ya Allah. Aku telah mensyirikkan kau. Aku rasa Allah menyesal lah dia. Itu masa hidup tak apalah menyesal lah kan. Allah tegur. Dengan sampai dah mati kita tak mau ubah. Tetap kita nak kata aku yang angkat barang, aku tekan minyak, aku yang boleh lihat, aku yang menyembah Allah, aku yang puji Allah, aku yang berselawat kepada Nabi. Aku ya. Habislah kita. Mana ya semua kan? Tak ada apa pun. La haula wala. Mengapa lagi nak rasa ada kita lagi? Itu pasal kena mengaji lah. Kenal diri, kenal Allah, pergi jumpa guru mursyid, mohon pada Allah. Ni doa-doa mustajab ni, malam Jumaat, jatuh bulan Zulhijjah ni kan. Bukan saya cakap hari lain tu Allah tak terima, masa lain tak.
Tapi Allah dah bagi tahu ada waktu yang lebih Allah Ta'ala. Gitu. Supaya kita bersungguh-sungguh bermohon di waktu tu. Mohonlah minta jumpakan pembimbing rohani kita ke. Itu mustahak. Supaya kita dapat ngikuti. Supaya dapat kita betul-betul kenal diri, kenal Allah. Itu dah memang Allah Ta'ala kata, engkau tak akan boleh kenal aku. Allah Ta'ala kata, engkau tak akan boleh kenal aku menerusi aku. Sebab Nabi bagi tahu, aku mengenal Tuhanku dari Tuhanku. Jadi sahabat macam mana nak kenal Allah dengan Tuhan, mana boleh? Sampai kiamat tak boleh kan? Nabi kata apa? Baiklah. Apa yang kau ikut pada aku, itu sebenarnya nanti sampai waktu kau akan faham. Maka sebenarnya bila kau dah faham, engkau telah mengenal Allah dari Allah. Tapi sebelum tu harus kau mendampingi, mengikuti ajaranku, iaitu meniadakan. Jadi betul sahabat tu tengok Rasulullah tiada. Matahari sulur pun tak ada bayang-bayang. Tiada Nabi tu. Dan banyak lagi sahabat-sahabat yang waktu tu, umat yang berada di zaman Nabi, melihat sendiri dengan mata, meyakin betul Nabi ni tak ada dah. Tak ada. Cahaya je. Nak cerita pun susah. Tapi ada kalanya yang Allah Ta'ala kata yang dibutakan oleh Allah. Nabi, dia tak nampak Nabi tu. Macam Abu Jahal, Abu Lahab kan. Padahal dia rapat tu tapi dia tak nampak. Tapi dia nampak dalam tu. Allah bagi dinding. Kalau dia nampak tentu dia taat. Tapi dia nampak, dia tak nak. Dia buat-buat tak nampak penyakit tu. Begitu juga nanti. Mursyid tu ada, Allah Rasulullah kata tiap zaman ada. Tapi manusia ni degil, dia masih nanggur, nantilah. Dia biarkan diri dia bergelumang dalam najis. Dia tak rasa benda ni najis tu. Keakuan diri kan najis, tak suci, kotor. Kita kotor sikit dah rimas dah. Dia tadi. Kotor sikit dah rimas dah. Tapi hati kita kotor, kita tak rimas. Bawa mana pergi tu, tak ada bau bangkai ke, tak ada bau apa, tak ada. Sebab kita ada keakuan diri tu kan najis, kotor, bangkai. Lebih teruk pada binatang kan. Tapi kita rasa macam tak ada apa. Sebab kita tak mengaji. Kita dah bawa tong sampah kita, busuk kita, ya Allah. Itu pasal kalau satu masa dulu, kalau ada satu wali tu, kalau kita tak boleh duduk dengan dia pasal dia mudah sensitif. Dia duduk sebelah kita, dia dah tak sedap, dia bau bangkai badan kita. Padahal kita tahu minyak wangi macam-macam lah nak jumpa dia, tapi dia bau bangkai lah. Kita tak faham kan. Rupanya orang ni dia memang sensitif. Dia kalau orang ada keakuan diri ni tak betul kan, dia boleh detect lah. Busuk keluar buat. Tu. Tapi kalau orang ingat Allah sentiasa buang keakuan, wangi. Walau dia tak pakai minyak wangi tapi dia wangi. Mulut-mulut orang yang berpuasa iaitu berpuasa macam mana? Puasa tu tak ada keakuan diri, mulut itu tadi jadi wangi sebab kesucian. Tak ada keakuan diri, kesucian. Keluarlah sucian tu daripada tu. Keluarlah karamah. Karamah tu bukan kita. Keluar karamah daripada pemilik karamah. Keluar mukjizat daripada pemilik mukjizat. Bukan kita ada mukjizat, tapi diberi oleh pemilik tu kepada kita. Bila kita tak ada keakuan diri, kita tak perasan benda tu keluar. Benda tu keluar mercik kepada sekeliling yang kita jalan, sepanjang bumi yang kita pijak. Tak ada keakuan diri, bergembira bumi. Kerana kita ni ada detect. Bila kita tak ada keakuan diri, kita pijak, dia terasa dapat gelombang sesuatu. Dia panggil tadi barakah, atau Nabi dipanggil rahmatan lil. Itu maksudnya tadi. Mana pergi pun dia akan bawa rahmat. Sebab orang yang dah tak ada keakuan diri, dia nak ajak supaya semua ni la ilaha illallah. Dia nampak apa pun dia nafikan, dan dia ajakkan semua ni la ilaha illallah. Apa bentuk, apa af'al, apa asma', apa sifat, semuanya dia ajakkan mengesahkan. Sebab dia dah nampak di situ matlamat dia dalam kehidupan kita tak lain. Ilahun wahid, menombor satukan Allah aja. Hingga kita pun tak ada kepentingan apa-apa untuk kita, melainkan kepentingan tu adalah diajakkan kita sama-sama mengesahkan Allah seperti mana Allah
mengesakan dirinya sejak azali, abadi, awalu, akhir, zahir. Itu aja, tak ada lain dah dalam kehidupan kita. Itu yang manis yang tiada pahit, insya-Allah. Saya rasa cukup sampai sini dulu. Kita minta pencerahan daripada Syekh Ratib dan juga Sri Kandi yang ada, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini, hari Sayyidul Ayyam, di bulan Zulhijjah ini. Allah Taala menetapkan kita, Allah Taala letakkan, memperjalankan kita di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah kita ni ada apa-apa, sebabnya Allah Taala memanggil kita disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menceritakan tentang diri dia. Bukan nak menceritakan diri kita, tapi nak menceritakan tentang diri dia, iaitu kebesaran dia, keagungan dia, semua sekali kekuasaan dia, semua Allah Taala nak ceritakan tentang diri dia. Pentadbiran admin tentang diri dia sahaja, iaitu Esa. Alhamdulillah, apa yang saya nak berkatakan ini melalui kalam Allah Subhanahu wa taala, iaitu apabila kita menceritakan tentang kesihatan kita, kita ni ada sekarang ni lah, kalau kita cerita dengan orang-orang, yalah, siapa-siapalah, cerita mesti dia nak check dia nak check doktor, dia nak pergi jumpa doktor, check doktor, darah ni okey, darah ni tak naik, darah ni okey, stabil apa semua tu. Jadi itu yang dibimbangkan sebenarnya. Itu yang dibimbangkan. Jadi bulan depan dia check lagi. Dia check darah, check air kencing apa semua sistem Yahudi itulah. Tak apalah, check lah. Untuk kesihatan kan, kesihatan dia. Jadi sebenarnya penyakit yang dia rasa akan timbul, contohnya kencing manis ke apa tu, memang pasti ada. Kalau jaga macam mana pun pasti ada juga. Tapi dia tak merisaukan, dia tak detect benda tu yang datang, yang lebih bahaya lagi penyakit, iaitu penyakit adanya keakuan diri. Itu sebab kita mengaji pengajian mengenal diri, mengenal Allah ni, kita akan detect yang tu. Itu penyakit yang paling besar sekali, yang dikatakan akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kita dah detect di situ. Jadi itulah kita rasa khauf wal ju', mengharap, takut dan mengharap supaya jangan rasa ada keakuan diri. Jadi dosa yang paling kita ingat tadi yang diperkatakan tadi, apabila kita diceritakan benda ni dan difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kita ni paling berat dengan makhluk-makhluk yang dekat seisi-isi dunia ni. Kita rasa takut tak? Kalau kita dengar yang tu, kita rasa takut tak? Pasti rasa takut. Itu yang dikatakan khauf wal ju', mengharap dan takut. Ya Allah, nak ada kat kau ni, kalau ada je ya Allah, dosa aku lebih berat daripada yang seisi-isi dunia ni. Itu maksudnya kita dah detect kat situ. Allah Ta'ala bagikan rasa takut di situ. Jangan ada lah ya Allah. Kalau boleh lagi, jangan ada ya Allah. Kan, aku takut dosa tu datang berat ya Allah. Aku nak memikul dosa-dosa yang pasti aku akan alami. Jadi bila takut tu, pasti dia akan menghilangkan, membuang, menafikan keakuan diri datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sebenarnya kehidupan kita ni, itu yang kita nak tekankan supaya benda ni berjalan terus. Benda jalan terus supaya kita datang sentiasa yang dikatakan sampai, yang dikatakan dinding zat tadi, abadi azali, wal awwalu tanpa permulaan, wal akhiru tanpa pengakhiran, waz zahir wal batinu. Kesedapan di situ yang dikatakan berkehidupannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Berkehidupan tu bukan kita, dialah. Menyatakan diri dia yang esa, menyatakan diri yang asyik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia asyik di antara diri dia. Dialah yang menyatakan semuanya esa lah. Kalau kita belajar bab tauhid ni, kalau kita katakan dalam kitab, iaitu tunggal esa, itulah yang sebenarnya. Tunggal esa, dia je, mana boleh ada kita lagi? Tak ada. Itu menafikan betul-betul keakuan diri kita. Allah Ta'ala bagi kita la ilaha illallah. Betul mengimani dalaman, yakini dalaman, betul-betul la ilaha illallah. Itu yang dikata manis, tiada pahit. Yang kita rasa benda ni memang kita kena sampaikan. Mubasyiran wa nazira, kabar gembira ni yang Rasulullah bagi tahu ni kena sampaikan. Jadi itulah yang nak sampaikan pun dia juga, yang nak menyatakan siapa-siapa yang nak disampaikan pun dia juga. Kita tak plan pun. Kalau kita plan pun daripada dia juga. Itu insya-Allah, itu yang
susah kita nak bagi tahu kesedapan yang dikatakan kenikmatan. Kalau kita nak solat tu kita rasa Allahu Akbar, panggilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tu kan, kita bukan rasa tanggungjawab lagi. Kalau tanggungjawab tu rasa berat. Kita rasa kenikmatan. Bukan saja solat yang ritual tadi je. Setiap minit, setiap saat Allah Taala memanggil kita. Memang dia akan panggil kita. Dia panggil. Kita lalai je top. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an zikrillah. Kita dah tahu Allah Taala panggil kita, Allah Taala tak melalaikan kita, iaitu apa dia? Sekiranya kita ingat Allah seperti mana dia ingat pada diri dia. Kita tak ingat Allah, kita tak boleh nak ingat Allah. Tapi dia yang bagi kita ingat Allah, dia bagi kita ingat pada diri dia seperti mana dia yang ingat pada diri dia. Itu yang dalaman kita nak yakini. Bersangkutan, berkait rapat, berkait dengan yang dikatakan kaitan dia katakan berkait semua tu. Itulah yang tak lain, banyak kait pun semua yang menunjukkan kepada ke arah keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah masih lagi dijemput oleh Allah untuk bersama-sama di dalam majlis talk yang tentunya tidak lain hanya untuk mengesakan dia. Jadi di sini kita masih lagi memperkatakan kalimah la ilaha illallah, kalimah yang sentiasa yang kita zikirkan setiap hari. Jadi untuk kalimah la ilaha illallah ni bukan hanya sebut di mulut tapi untuk dihayati. Jadi macam mana untuk kita hayati? Setiap hari diperkatakan oleh guru mursyid kita bagaimana kita nak kenal diri, kenal Allah. Jadi bila kita berzikir la ilaha illallah, la itu adalah pakaian kita dan illallah itu adalah pakaian Allah. Jadi jangan sekali-kali kita pakai pakaian Allah. Kalau kita pakai pakaian Allah bermakna kita dah memiliki sifat Fir'aun. Jadi macam mana kita nak amalikan supaya kita dapat mempraktikkan apa yang kita sebut. Jadi di sini saya diberitahu supaya kita sentiasa praktikalkan, sentiasa kita sebut apa sahaja kita buat dalam kehidupan sehari kita 24 jam. Contohnya bila kita kata kita duduk, bukan kita yang duduk, tapi engkaulah yang memberikan aku kudrat untuk duduk. Bila kita masak, bukan aku yang masak, tapi engkau yang memberikan aku kudrat, memberikan aku iradat untuk masak. Bila kita memandu kereta, kita sebut bukan aku yang memandu, tapi engkau yang memberikan aku ilmu untuk tahu macam mana nak tekan brake dan sebagainya. Jadi kita sebut setiap kali, jangan putus sebut. Kita sebut dan sebut dan sebut dan sebut. Itulah amalia yang perlu dibuat. InsyaAllah nanti satu hari tanpa kita sedar Allah akan memperkenalkan dirinya. Jadi masa itulah kita akan rasa seronok sebab kita dah mula kenal siapa diri kita dan kita kenal Allah. Bukan setakat bila kita menyebut la ilaha illallah kita hanya menyebut, tapi kita dah mula menghayatinya. Itu sahaja perkongsian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kehadirat Ilahi kerana dengan keizinannya dapat kami berkumpul lagi dalam kuliah duha pada pagi ini. Seperti yang kita tahu atau sedia maklum, Allah telah berfirman, tidak aku menciptakan jin dan manusia ini melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi di sini beribadah itu bukan sekadar hanya solat, puasa, zakat seperti dalam rukun Islam. Tapi maksud beribadah ni apabila kita selalu, maknanya
ingat Allah SWT, menafikan diri ni, yang ada hanya Allah. Setiap apa yang kita lakukan dalam aktiviti harian sudah dikira sebagai ibadah. Misal kata kita kerja juga dikira sebagai ibadah, berkebun, mengemas rumah, apa semua dikira sebagai ibadah, tapi dengan syarat kita kenal siapa kita, terkenal siapa Allah. Mana kita sentiasa menafikan diri kita ini tak ada apa-apa, yang ada hanya Allah, semuanya kedap daripada Allah. Dan kita juga pernah dengar, pernah tahu firman Allah, neraka wil bagi orang yang solat. Jadi maksud di situ, orang yang solatnya lalai, yang merasakan diri dia yang solat. Sedangkan kita solat ni adalah kudrat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi teringat kisah pada tahun 2006 tsunami, semua orang ingatlah. Tsunami yang pertama kali melanda satu dunia. Terasa di situ betapa takutnya saya, dan semestinya semua orang takut masa tu. Sampaikan tahun baru 1 bulan 1 tu, kerajaan Malaysia mengisytiharkan tak sambut tahun baru dengan percikan api, bunga api semua, tapi disambut dengan bacaan Yasin dan solat hajat. Semua takut dengan kemurkaan Allah. Tapi lumrah manusia ni takutnya sekejap saja. Bila Allah murka tu takut sekejap, tahu Allah murka dengan perbuatan-perbuatan maksiat kita ni, tapi sekejap saja, lepas tu dah lupa. Sebab itulah kita ni memerlukan pembimbing rohani untuk mendidik hati kita, untuk sentiasa mengingat Allah, sentiasa mencari redha Allah. Dan tanpa pembimbing rohani, kita tidak tahu arah tuju kita. Jadi, tujuan pembimbing rohani dihadirkan adalah untuk mengajak kita untuk mengesakan Allah dan mentauhidkannya dalam kehidupan kita seharian 24 jam. Mohon maaf atas tersalah bicara. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang diucapkan oleh sahabat-sahabat, teman-teman kita semua, itu semua daripada Khatir Rabbani, daripada kalimat-kalimat kudus, kalimat-kalimat Rabbi yang mereka ni berkata adalah bukan daripada kemahuan, melainkan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala aturkan sejak azali lagi. Jadi alhamdulillah, tujuan dia adalah untuk kita sama-sama mengesakan Allah, mengajak kepada Allah, mengajak kepada untuk mentauhidkan Allah benar-benar, supaya kita dapat sama-sama mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan diri. Jadi ingatlah bahawasanya peringatan-peringatan ini adalah peringatan yang sangat jelas, ya, untuk kita kembali. Sebab peringatan ini daripada Al-Haq. Bila Al-Haq, dia akan masuk kepada rohaniah. Mana yang batil akan hancur. Mana kebatilan tu, mana yang ada rasa keakuan diri, ada sifat-sifat yang mazmumah. Bila turun yang Al-Haq ni, qul ja'al haqq wa zahaqal batil, mana yang batil akan hancur. Jadi kita kena terima betul-betul. Jangan membantah Al-Haq ni datang, mengajak kita kepada Allah sendiri, untuk kita pada mentauhidkan Allah. Sentiasa datang gitu. Jadi siapa-siapa pun, kira raja, pemimpin kita agung ke, siapa yang atasan, semuanya dengarkanlah. Semuanya setelah mendengar yang baik, nanti Allah bagi ketaatan. Sami'na wa ata'na. Jangan kita rasa selain daripada itu keberuntungan. Keberuntungan adalah bila kita betul-betul mengikuti syariat, yang dalam syariat tu ada tarikat, ada hakikat, ada makrifat. Jadi syariat yang dibawa oleh Nabi tu ada beserta sekali yang seiringan, yang dinamakan tarikat, hakikat, makrifat. Jadi jangan ingat kita boleh sebut syariat. Dalam syariat tu sekali ada tarikat, ada hakikat, ada makrifat. Bukan bila sebut syariat Nabi, syariat dia tak. Dalam syariat tu ada tarikat, hakikat yang tak boleh dipisahkan. Jadi kita tak faham bila syariat,
Bila seorang sebut dia kumpulan tarikat, kita dah mengamuk dan pandang semacam dia bukan ahli kita lah, macam-macam. Jadi kena faham sebenarnya syariat, tarikat, hakikat, makrifat seiringan. Jangan sampai salah satu tak ada. Salah satu tak ada pun. Tu tadi. Syariat tak buat, kita buat makrifat, hakikat, tarikat. Tak boleh Nabi. Kita ada syariat, tarikat ada, hakikat, makrifat tak ada. Tak boleh juga, tak sempurna. Sebab dalam syariat tu ada keempat-empat tu. Ada 3 yang lain tu. Tarikat, hakikat, makrifat. Nabi bawa tu keempat-empat tu lah sebenarnya, senang cakap. Tapi nak faham kita sebenarnya syariat, dalam syariat tu ada tarikat, ada hakikat dia. Apa saja pun. Kita tengok buah durian tu. Dia belum Allah ciptakan, bukan syariat dia. Dia ada tarikat, ada hakikat, ada makrifat. Syariatnya durian tu, duri tu tajam-tajam lah. Syariat dia tu af'al tu. Tarikat tu kita ngambil lah, ada nama dia, kita kena ngambil dia tu tarikat, jalan. Buka tu durian tu tarikat. Angkat, suapkan rasa tu baru hakikat. Hakikat tu rasa. Dan makrifat tu siapa yang bagi rasa? Esa lah dia. Jadi di situlah kita duduk di situ. Mana boleh berpisah? Kita makan durian pun tak boleh berpisah. Syariat tengok je, sebut je nama durian tu, tengok je af'al dia. Tahu pula kita kena tarikat jalan. Tapi solat kita tak tahu ada tarikat, ada hakikat, ada makrifat. Kita tahu ikut syariat sudah. Salah tu. Perbetulkanlah. Cari betul-betul ya. Ni kita lebih utamakan sebab apa? Pemimpin-pemimpin kita ni dah makin jauh. So kembalilah. Allah tu sentiasa tunggu. Allah sentiasa sebenarnya orang-orang ahli Allah sentiasa panggil, sayang pemimpin-pemimpin kita, sayang kembali. Jangan jauh sangat, nanti susah nak patah balik. Balik. Allah sentiasa bagi hidayah. Kau nak tunggu apa? Apa benda yang tak cukup lagi? Tu. Apa kau cari dunia ni, memang dunia ni akan lari. Takkan cukupnya. Penyakit akan datang nanti. Penyakit tak cukup. Lagi banyak dibagi tak cukup. Lepas tu tamak, lepas tu nakkan hak orang. Gitulah jadi dunia ni. Jadi ini bangkai, dunia ni macam bangkai. Kita kerja bangkai sebenarnya. Darjat pun bangkai. Kedudukan yang tinggi semua bangkai tu. Melainkan kita dengan Allah SWT. Yang lain tu akan bawa kita jauh pada Allah. Rugi kita. Innal insana lafil khusr. Bila Allah dah kata rugi, tak ada siapa yang boleh bagi kita untung. Walaupun dunia seisinya boleh datang kepada kita, tetap juga kita ni rugi. Innal insana lafil khusr. Bila manusia tu tak kenal diri, tak kenal Allah, dia tak dapat mengesakan Allah. Ini dia katakan wal asr. Maknanya demi masa tu sendiri mengesakan Allah. Dan sesungguhnya manusia ni bila dia tak dapat mengesakan Allah, dia digelar oleh Allah innal insana lafil khusr. Manusia dalam kerugian. Jadi bila Allah dah kata rugi, takkan sampai bila-bila kita akan untung. Kalau nak untung, sentiasa kita kenal diri, kenal Allah. Tak lain macam mana yang Nabi bagi tahu. Nabi SAW bagi tahu, sama-sama mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan dirinya. Saya rasa cukup sampai sini dulu. Jadi kita sama-sama menghadapi kehidupan ni dengan mengesakan Allah. Setiap detik. Itu ajalah yang akan berada kita dalam benteng keamanan Allah. Nak hadapi Imam Mahdi turun, Ya'juj Ma'juj, Dajjal ke apa ke, peperangan besar macam mana pun, ini peperangan yang lebih besar, yang lebih harus kita takuti kalau kita tak dapat, iaitu buang keakuan diri, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa pun manusia tu tak lari daripada ni. Kena betul-betul kenal diri, kenal Allah. Kerana Allah pencipta kita, mengapa pula kita tak mau kenal pencipta kita? Ini satu kebodohan, satu kejahilan, satu kezaliman diri kita sendiri. Kita tak sayang diri kita sendiri. Allah tu sayang pada diri kita, diciptakan kita, tapi kita tak sayang. Kita suka berbala-bala, kita suka nanggu-nanggu, nantilah.
Apa kita nak nanti kita tak tahu sekejap lagi ke apa nyawa kita dicabut. Sudahlah tu, baik peringkat-peringkat atasan mau yang bawah, ya. Jangan ingat pula pesanan ni macam pesanan main-main, ya. Kita cakap ni betul-betul. Jangan sampai engkau tu apa datang dengan dipaksa nanti kepada Allah. Jadi itulah bila Allah dia dah panggil dengan kasih sayang, jangan sampai datang nanti sakaratul maut dah dipaksa. Berat tu kalau dipaksa. Maka tu kita dengan rela lah sekarang cepat kembalilah kepada Allah, mengesahkan Allah, insya-Allah. Jumpalah, carilah pembimbing ni. Jangan cari ulama-ulama yang suk dekat dengan kau tu memang dia takkan tegur kau punya. Engkau pemimpin atas, kau raja, kau agung. Kau panggil ulama yang dengar cakap kau, dan ulama tu memang dia takut nak tegur kau. Ulama yang tak tegur kau tu ulama yang paling bahaya. Bila dia tegur kau tak betul, tak kenal diri, tak kenal Allah, itu ulama yang sayang kau. Faham tak? Ya. Tapi kalau ulama yang dekat dengan kau dia takut pada engkau, sebenarnya itu ulama yang jahat. Itu ngeri, itu lebih ngeri daripada Dajjal, kata Rasulullah. Kau pergi dekat dengan buat apa? Kau bagi gaji kat dia, tujuan dia nak rosakkan kau. Tak ke bodoh nama dia tu kan? Jadi cari ulama yang tegur kau supaya kau kembali kepada Allah. Memang kau rasa susah, berat, tapi sebenarnya dia itulah yang paling sayang dengan kau. Tiap malam dia doakan kau dapat hidayah Allah, duduk jalan Allah, ngesahkan. Kau tak suruh pun dia doakan kau. Dia sayangkan kau. Dia nak pemimpin dia, raja dia beriman, mengimani, meyakini Allah SWT, mengikuti Allah SWT punya qada dan qadar. Ni sekarang ni engkau tipu siapa pun, Allah tetap tahu keadaan kau ni dalam keadaan kau tak kenal diri, tak kenal Allah lagi. Kau nak tipu siapa? Allah tu tahu. Sudahlah. Allah tu panggil menyerahlah diri. Macam mana pun tak boleh buat apa. Kita kena nyerah diri. Ya, jangan biarkan lama-lama. Dah lama sangat dah. Allah tunggu dah lama. Allah rindu. Ya. Tu tadi. Sampai bila pun dunia ni kita kejar. Ni macam pasir di sebutir pasir di laut, di tepi pantai. Ya, Allah Ta'ala kata dunia ni bangkai ya. Mengapa kita nak beria-ia sangat tu? Allah, sampai Allah tu kita dah, ya Allah, berat sangat. Sampai Allah tu kita tak kenal, tak sempat nak kenal, nak ngesahkan Allah pun kita tak tahu. Kita hanya sebut aja nama Allah, tapi tak terasa manisnya. Sebab kita tak mengenal Allah. Macam mana kita nak rasa manis sebut nama Allah? Sebab tu kita tipu, kita bohongi dengan amalan kita. Contohnya kita banyak sedekah, kita banyak duit, kita padahal tu daripada mana rezeki yang kau sumber? Kau nak rasa bangga dengan Allah, suruh kembali ngesahkan Allah. Baru diterima semua amalan-amalan baik yang lain. Syaratnya sedekah kau buat masjid, kau tolong orang ramai, syarat dia Allah Ta'ala kata harus kenal aku. Syarat dia tu penting. Bila syarat ni kau ada, yang lain kau buat walau sikit, Allah terima. Tapi kalau banyak syaratnya tak ada, mengenal Allah tu tak ada, habis semua. Macam apa amalan kamu nanti daripada masyarakat, dia buka kitab kamu kebaikan tak ada. Bukan banyak tak, sebab kau dah ambil kat dunia. Kau tak kenal Allah, kau nak balasan, kau dah dibagi balasan di dunia. Tak mengelabah kau, buka kitab kau memang betul. Kau banyak buat sesuatu sedekah, nak imbalan ni. Buat masjid ni nanti buat ni. Ambil duit rakyat ni, kau bagi rakyat sikit, yang lain kau kempas banyak. Sampai bila? Orang lain tak tahu ini penipuan politik, dia orang mana tahu ni kita nak. Kau tipu sana, sebenarnya kau tipu diri kau sendiri. Kau tipu diri kau sendiri tu, kau menyeksa diri kau sendiri. Kau rasa orang tak tahu, kau rasa kau boleh bodohkan orang. Bodohkan rakyat ke, bodohkan. Tapi sebenarnya kau yang dibodoh diri kau sendiri sebenarnya. Tu tadi ya. Sudahlah tu menyesallah. Sudahlah. Ya. Bagikan tahu, bagikan semua YouTube ni semua boleh dengar. Dengarlah semua. Daripada atas sampai bawah. Sekalian alam boleh dengar ni semua. Bukan YouTube je. Sekalian alam pun nak dengar cerita ni. Kebenaran daripada Allah semua. Semua kita Fatihahkan. Semua kita bagi salam, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Semuanya adalah ahli ibadah. Semuanya iblis ke apa, semua pun malaikat, semuanya kita bagi
salam assalamu ala wa alaina ibadillahi solihin. Kerana mereka semua berzikir, semua yang di langit, di bumi, semuanya adalah orang ibadah soleh. Iaitu kita tak tahu cara dia berzikir mentaati Allah. Jadi kita bagi salam tu, setiap kali kita salam, bagi tahu adalah orang makrifat bagi salam assalamu alaina wa ala ibadillah solihin. Bukan wali Allah, bukan yang orang soleh itu aja. Semua sekian alam ni sekali adalah berzikir pada Allah, termasuk makhluk Allah tu semua adalah ibadillah kita bagi salam. Kita tak ada musuh dengan semua. Sebab kita tahu tu Rabbana ma khalaqta hazab. Tak ada sia-sia. Bijaksana, sempurna Allah mengatur. Baik dan buruk semuanya adalah atas perintah apa ni susunan cerita kisah. InsyaAllah saya cukup sampai sini dulu. Terima kasih perhatian, mohon maaf kekurangan kesilapan. Wa afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi.